أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama untuk kita sambung ataupun kita melanjutkan perbincangan kita tadabbur surah Yasin, dan hari ini kita telah sampai kepada ayat yang ke-55. Baik, sebelum tu ini kita sedikit recap kepada pertemuan yang lalu. Ini dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 kita sebutkan tentang mukaddimah, dan perkara yang penting kita sebutkan dalam mukaddimah adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan jalan hidayah kepada manusia yang mana datang daripada depan, belakang dan juga daripada atas. Kita sebut yang datang daripada depan itu adalah dari sudut nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala hamparkan, tunjukkan kepada kita dan berikan kepada kita. Jadi nikmat-nikmat itu telah disebutkan di dalam ayat bermula ayat 33 hingga ayat yang ke-44. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang hidayah yang datang daripada belakang, iainilah berupa kisah-kisah orang yang terdahulu ataupun sejarah peristiwa lampau yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita tentang Ashabul Qaryah bermula daripada ayat 13 hingga ke ayat yang ke 32. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bagaimana setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tidaklah datang ayat wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ini bermakna kalaulah ada ayat, yakni kedua daripada depan dan belakang tadi, bukti-bukti kebenaran, bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukti tentang adanya hari kiamat, belum cukup, maka kalau didatangkan pun Al-Quran daripada atas, maka sikap mereka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa mereka ni mu'ridin. Ini bermakna daripada tiga jalan hidayah itu, ketiga-tiganya mereka menolak, dan penolakan itu adalah pilihan daripada mereka sendiri. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini telah sampai kepada mereka peringatan kata-kata yang benar. Itu sebut antara tafsirannya, selain daripada tafsiran yang menunjukkan bahawa telah tertulis ataupun telah ada bagi mereka siksaan. Ini telah sampai kepada mereka perkataan yang benar, namun majoriti daripada kalangan mereka memilih untuk tidak beriman. Dan di sini pada ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-54 dalam pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang mereka yang mana apabila diminta untuk memberikan ataupun mengeluarkan infak, maka mereka respon, bahkan dalam keadaan mereka menyindir pula orang-orang beriman. Kalaulah benar Tuhan kamu itu adalah yang maha kaya, yang memberikan rezeki, maka kenapa tidak kamu meminta kepada Tuhanmu yang memberikan makan kepada orang yang memerlukan. Dan mereka seolah-olah menyindir dengan mengatakan ataupun menanti-nanti, bilakah hari yang kamu janjikan itu, ternanti dalam bentuk sindiran. Dan kemudian kita telah sebutkan berlakunya kiamat apabila tiupan sangkakala yang pertama, yakni mereka tidak sempat berada dalam keadaan yang terkejut. Kemudian berlaku tiupan sangkakala yang kedua,
dan manusia semuanya dibangkitkan. Dalam pada manusia dibangkitkan, maka tidak ada seorang pun daripada kalangan manusia ini yang mereka dizalimi. Jika mereka melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi mereka. Jika mereka melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan balas melainkan apa yang mereka lakukan. Jadi itu juga menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini kita akan sebutkan berkaitan dengan setelah mana manusia dibangkitkan, setelah manusia dikumpulkan dan Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan pembalasan, maka pembalasan itu ada dua. Terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang disebut sebagai ashabul jannah. Dan yang kedua adalah al-mujrimun. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-55, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu, iaitu pada hari ketika mana manusia dibangkitkan dan akan dibalas segala perbuatan mereka, mereka berada dalam keadaan sibuk. Sibuk dalam urusan apa? Sibuk leka dengan kenikmatan, dengan kesenangan. Jadi kata para ulama, ini adalah salah satu ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang di dunia mereka sibuk. Ini kesukaran yang dihadapi ujian, yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makna kata kehidupan manusia ini adalah ujian. Manusia menghadapi ataupun merintangi kesusahan, kepayahan. Namun kesusahan dan kepayahan yang kita boleh kata sekejap cuma itu dirasai nikmatnya yang berterusan. Kalau kita nak bandingkan kehidupan kita ni, kalau kita ada ibaratkan pembaris lah untuk kita ukur. Kehidupan kita di dunia ni standard kita katakan 60-70 tahun. Jadi dalam umur 60-70 tahun itu, apa yang kita buat dalam umur tersebut menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya. Kalau kita ada dua pembaris, pembaris pertama 60 tahun, pembaris kedua yang mana dia akan sentiasa panjang. Dan akhir sekali bila pembaris yang kedua ni dia panjang sampai mana kita nak tengok besarnya pembaris tu, akhirnya seolah macam kita tak nampak pun pembaris yang 60 tahun tadi. Nak sebutkan kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Yang mana kalau kita nak nisbahkan dengan kehidupan dunia ni 50-60 tahun ini, jadi tak berbaloi kalau kita kata apa, melakukan perkara keburukan, kemaksiatan. Kerana apa? Kerana di hari akhirat itulah tempat rehat selama-lamanya. Sebab itu kita tengok para salafus salih, orang salih yang terdahulu, mereka kita tengok seolah-olah tak mengenal penat, tak rasa pun takut kepada kematian. Bahkan mereka berusaha beramal bersungguh-sungguh di dunia ini kerana nampak. Sebab itu dalam hadis yang dhaif disebutkan mereka yang bijak itu adalah mereka yang beramal untuk hari kematian. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna ashab. Kalau kita tengok ashab ini maknanya sahabah ataupun adanya suhbah. Ya, ini adanya kedekatan. Dia beza di antara ashab dan juga ahl. Selalu perkataan jannah ni, syurga ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ashabul jannah, ashabul shimal, ashabul yamin. Jarang kita mendengar perkataan ahlul jannah, walaupun kita sebut ahlul jannah kan. Tapi dalam penggunaan istilah Al-Quran. Kenapa? Kerana ashab ini beza dengan keahlian.
Kalau kita pergi shopping mall kan. Kalau kita ada keahlian, maknanya sebelum dapat keahlian tu mungkin kita kena register kan, kita kena adalah syarat-syaratnya yang tertentu, dan kad keahlian yang kita ada tu pun dia limited. Maknanya mungkin pada sale yang tertentu ataupun hanya dapat point, sekian-sekian point baru dapat redeem dan sebagainya. Itu keahlian. Ini keahlian ni kalau kita ada kad, maknanya barulah kita ada dapat privilege dia tu. Kan? Tapi kalau kita owner kepada shopping mall tu, kita own, itu kita punya. Maka kalau kita nak beli barang, kita masuk, kita ambil je barang yang kita nak. Maka nanti tulis buku ke dan sebagainya. Makna kata bila kita own the shopping mall tu, dia lebih orang kata banyak perkara-perkara yang kita boleh buat, yang kita boleh dapat manfaatnya, sebab itu kita punya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ashab ini menunjukkan kepada kepunyaan, kedekatan kita dengan syurga ini. Ini membawa maksud bahawa seolah-olah syurga itu memang dikhususkan kepada kamu, untuk kamu, kepunyaan kamu. Sebab itu di dalam syurga nanti, bila kita sebutkan apa yang kita nak semua dapat, ibarat memang macam kita punya. Berbeza dengan kalau kita hanya menjadi keahlian. Itu sahaja nak sebut tentang perkataan ashab, itu sahaja menunjukkan kepada nikmat yang sangat besar. Kemudian makna ashab ini juga, bila kita sebutkan ashab, kalau kita tengok dari sudut di syurga kelak, kalau kita tengok, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW pernah bergurau dengan seorang orang tua. Nabi kata di dalam syurga nanti tidak ada orang tua. Sedih orang tua tersebut. Jadi Nabi senyum, Nabi kata semua orang dia akan jadi muda semula. Bila kita sebut ashab ni maknanya bersahabah. Ya, ini kita punya, tapi bukan bermakna kita kongsi. Masing-masing ada syurga, ada kenikmatan masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-11, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang ni bagi tahu kepada dia, ini setiap orang itu dia akan punyai kenikmatan-kenikmatannya yang tersendiri di dalam syurga. Dan mereka ini sesama ahli syurga ini, mereka ini ashab, mereka ini bersahabah. Jadi kalau kita nak duduk di satu tempat, kalau kita duduk di satu tempat yang mana kita sorang-sorang, ini kita tak boleh nak bertahan lama. Sebab apa? Sebab kita ni memang makhluk sosial yang kita memerlukan kepada orang lain. Yang ni kita nak bersembang, nak bertanya khabar dan sebagainya. Dalam keadaan kita nak berkawan, mungkin ada orang yang kita berkawan, kita rapat dengan dia, tapi mungkin ada orang yang kita berkawan tapi kita hanya orang kata sekadar tanya khabar gitu je. Dan kebiasaan orang yang kita rapat ni adalah orang yang mungkin umurnya hampir-hampir ataupun lebih kurang sebaya. Maknanya mahu kita rasa selesa nak bersahabat kan. Bukanlah kata tak boleh bersahabat dengan jurang umur, tapi keselesaan itu. Mungkin kalau orang muda dengan orang yang lebih tua, dia sembang dia cara dia lain. Yang ni cara hormat kan. Kita pun tak cakap, tak melawak lebih. Tapi kalau sesama best, satu umur yang sama, satu sekolah pula, satu orang kata tempat pengajian dan sebagainya, keakraban itu, ashab itu lebih rasa dekat. Jadi disebutkan ahli syurga ini nak rasa kenyamanan duduk dalam syurga itu, bukan sekadar kita boleh minta apa yang kita nak dan kita punyai segala-galanya, tapi kita berada dalam suasana yang menyenangkan. Semua orang adalah kawan kita, yang kita rasa rapat bersama dengan semua orang. Jadi itu rasa kenikmatan syurga. Inna ashabal jannatil yaum
Saya pernah sebutkan al-yawm ini bagi orang-orang yang tidak beriman, jadi mereka akan rasakan hari itu, iaitulah hari ketika mana manusia dibangkitkan dan akan dibalas setiap perbuatan mereka. Mereka akan rasa hari itu adalah hari yang sangat memerikkan. Kerana apa? Kerana hari kiamat adalah hari yang mana manusia tidak dapat lari daripada apa yang akan timpa kepada dia. Al-yawm, hari ini, seolah-olah macam hari ini terimalah balasan kamu di atas keingkaran kamu. Tapi bagi orang beriman, hari ini rasakanlah nikmat yang kamu dahulunya bersusah payah di atas dunia. Maka al-yawm itu menunjukkan rasa permulaan kenikmatan, iaitu berada di dalam syurga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Fi syughulin. Ini syughul ni, makna kata syaghala ni dia satu keadaan yang boleh kata sibuk sungguh. Bahkan Allah kata fi syughulin. Fi ni maknanya berada di dalam. Contoh kalau kita bekerja kan di office bekerja di office. Mungkin orang yang berada di luar office kerja di luar office ni sibuk juga. Tapi bila orang yang berada di dalam kawasan dan ni tempat kerja tu, maknanya sibuk dia lebih sikit. Contoh macam kita lah sekarang ni orang kata apa, work from home kan. Sibuk juga. Tapi mungkin kita boleh relax-relax sikit sambil sandar-sandar duduk atas katil dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi ke office, duduk dalam office, maknanya kita nak kena duduk elok kan. Ini kerja kita buat dengan baik dan sebagainya. Ini banyak pula kerja kalau dah siap satu ditambah satu kan. Nak sebutkan bila berada di dalam itu, ini sibuk sungguh. Sebab itu kalau kita tengok sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal asri innal insana lafi khusr. Ini berada di dalam kerugian. Ini maknanya rugi sungguh. Jadi nak sebutkan fi syughulin ni berada di dalam, bukan sibuk yang biasa-biasa yang buat-buat sibuk tak. Tapi memang sibuk sungguh. Tapi sibuk yang sangat menyenangkan, sibuk yang sangat menyelesaikan. Iaitu fi syughulin fakihun. Tuan-tuan, kita nak bayang ayat yang ke-55 ni, kita nak bayang macam mana. Yang ni sekarang ni kita dah boleh rentas negeri. Mungkin banyak daripada kalangan tuan-tuan dan perempuan pun minggu-minggu ni cuti di Perwali dan sebagainya. Ni kita pergi sama ada balik kampung ke ataupun kita pergi bercuti dan sebagainya. Jadi bila kita pergi vacation ni, kita tak mau orang ganggu kita, betul. Yang ni mungkin kita off handset sebab apa? Sebab kita nak rasa tenang. Kita tak mau fikir masalah. Dan kita pergi vacation itu pula, kita berada bersama orang yang kita senang, orang yang kita sayang, ahli keluarga kita. Jadi bila kita berada bersama ahli keluarga kita sewaktu percutian, ya ini seolah-olah masalah kita tu macam tak ada. Rasa keseronokan itu. Jadi kita bayangkan rasa tidak ada masalah itu bersama dengan orang yang senang, yang kita senangi, bersama dengan orang yang kita sayang, ya ini selama-lamanya. Iaitulah berada di dalam syurga. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fakihun dengan isim fa'il, menunjukkan bahawa memang kesenangan itu memang ada pada dirinya. Dia macam mana pun dia lakukan, maka dia tetap akan senang. Kerana apa? Kerana disebutkan pada ayat-ayat seterusnya yang menggambarkan bentuk keselesaan dan kesenangan tersebut. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka itu dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelamin. Baik. Tadi kita sebut bahawa mereka bersenang bersama sahabat mereka. Tidak sekadar itu, mereka juga ada pasangan-pasangan.
Sama ada pasangan itu adalah pasangan mereka di dunia ini ataupun pasangan itu yang dimaksudkan adalah bidadari ataupun bagi wanita bidadara lah kan, hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan mereka. Ini kita sebut azwaj ini adalah pasangan yang mana kita sebut pada ayat subhanallazi khalaqal azwaj. Azwaj ni pasangan, yakni kalau wanita lelaki, kalau lelaki wanita. Ini pasangan. Jadi kalau kita tengok pasangan ini merupakan satu bentuk rasa kesenangan. Ini bila kita nak pergi, contoh kita sebutkan tadi, kalau kita nak pergi bercuti, ini kita boleh bawa seorang je. Kita nak pilih antara isteri ke ataupun anak kita. Jarang-jarang lah orang bawa anak kan. Melainkan kalau isteri dia sibuk. Tapi kalau isteri dia tak sibuk, mungkin suri rumah. Kalau dia pergi outstation ke, pergi vacation ke, akan dibawa isteri dia. Kerana apa? Kerana rasa keselesaan, kenyamanan. Jangannya, tetapi mereka juga berada di tempat yang sangat selesa. Kadang-kadang kalau kita tak pergi tempat tertentu pun, mungkin kita jalan-jalan nak kereta bersama pasangan, boleh sembang, ni pergi makan dan sebagainya. Walaupun tempat yang biasa-biasa pun kita dah rasa tenang kan. Adanya me time dan sebagainya. Tapi ini bukan sekadar itu, tapi juga berada di tempat yang paling selesa. Dengan gambaran apa? Fi zilalin. Yang ini berada di bawah satu tempat teduhan. Masih ingat kalau kita sebutkan pada ayat yang sebelum ini, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Ayat yang ke-34. Ini Allah ceritakan, yang kita sebutkan bagaimana Allah nak menggambarkan syurga itu dalam bentuk gambaran. Yang ni ayat yang kita bincang ni cerita tentang mereka dah berada dalam tu. Ayat 34 nak sebut gambaran yang kamu biasa nampak di dunia, yakni makanan yang ada buah tamar, buah anggur berada di satu tempat yang selesa, aman. Ni ada pohon pula yang tempat berteduh, dan ada pula wafajjarna fiha minal uyun, ada air terjun. Jadi tempat tu rasa nyaman. Dan kalau sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, ini pada kali ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan mereka dah berada dah. Ceritanya mereka dah berada fi zilalin, ini di bawah satu teduhan. Yang ni kita bayangkan orang yang duduk di tepi pantai ataupun di tepi air terjun, yang ni berada di bawah teduhan pokok, nak makan buah-buahan boleh petik, boleh minta. Alal araiki muttaqiun, yang mana mereka ini berada duduk sambil berbaring di atas pelamin. Ini maknanya duduk rehat, istirahat, serehat-rehatnya. Boleh buat apa yang kita kehendaki. Yang ini mendapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ini cerita tentang gambaran keindahan syurga. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Kemudian lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka pada ketika itu, ketika mana mereka berada di dalam syurga, jadi mereka beroleh pelbagai jenis buah-buahan dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Jadi kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan tentang di syurga nanti ada apa nama daging, apa kalau kita sekarang ni daging apa wagyu ke kan, nak makan dekat restoran-restoran macam Menate dan sebagainya kan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan buah? Ini kata Imam Ar-Razi, dia sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan buah kerana di dalam syurga ini tidak ada lagi
rasa kelaparan dan hingga membawa kepada sakitnya lapar tu. Kita kadang-kadang kalau tak makan kan boleh menyebabkan gastrik, sakit perut dan sebagainya. Nak sebutkan bahawa syurga ni penuh kenikmatan, yang ini lapar pun tak rasa. Makan buah-buahan ni semata-mata sebagai buah mulut. Kerana manusia ni tak rasa lapar. Tak disebutkan daging, disebabkan daging ni satu makanan yang mengenyangkan. Cuma adakah tak ada daging? Ada. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut walahmi tayrin mimma yashtahun. Nak daging ada, tapi bukan disebabkan kelaparan, tapi disebabkan mimma yashtahun. Kerana apa? Kerana keinginan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam syurga ni ada daging. Kalau nak makan daging ada, tapi bukan disebabkan makan tu sebab kita rasa lapar nak makan, tak. Tapi disebabkan kita rasa teringin, yashtahun. Ini rasa teringin maka ada. Sebab dalam syurga ni semua ada. Cuma tak disebutkan dalam ayat ini kerana apa? Kerana nak sebutkan bahawa manusia ini penuh rasa kesenangan, penuh rasa kerehatan, sampai tak payah nak fikir dah makan apa. Kita kadang-kadang bila bangun pagi duk fikirlah, nak makan apa, nak masak apa pagi ni. Suami nak pergi kerja, nak berbekal, anak-anak nak pergi sekolah. Habis masak untuk pagi, fikir pula nak masak apa tengah hari, suami nak balik, anak pun nak balik tengah hari. Habis masak tengah hari, fikir pula nak masak malam, malam ni nak makan apa. Kadang-kadang penat kita nak fikir. Sampai duk tanyalah laki bini ni, tanya petang ni nak makan apa, tak tahu. Yang ni sampai kesudah, yang ni tak tahu nak makan apa. Sebab apa? Sebab duk fikir, penat. Dah lapar tu satu, nak fikir nak makan apa. Tapi nak sebutkan dalam syurga ni penuh kerehatan, tak sempat pun nak rasa lapar. Kalau nak makanan, ada semua jenis makanan, tapi dia berdasarkan keinginan, bukan kerana kita rasa lapar. Disebutkan oleh Imam Ar-Razi, beliau menyatakan bahawa li'annaha adallu ala tana'um wa talazzuz wa adamil ju'. Iaitu keinginan untuk merasai makanan-makanan itu ada, tapi kelaparan itu tiada. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan bahawa ini adalah satu nikmat yang cukup sempurna dan cukup membahagiakan hingga kan tidak ada rasa kelaparan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Ma yad'un, apa yad'un ni? Ya, ini kalau kita terjemahkan selain daripada apa yang dikehendaki ni, yad'un ni macam kita memanggil. Kita memanggil orang, disebut ad-da'wah kan, dakwah. Kita panggil orang. Da'i, kita panggil orang yang memanggil. Jadi makna yad'un ni menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut lahum fiha fakihatun wa lahum ma ya'kulun. Kerana apa? Bagi mereka apa sahaja yang mereka nak makan. Tapi ma yad'un. Kerana apa? Kerana makanan tu bukannya tersedia untuk mereka, mereka pilih. Kalaulah kita kan pergi ke hotel. Kan? Kita pergi ke hotel, kita bayar buffet. Kan? Jadi makanan tu dah tersedia. Kita boleh pilih. Banyak juga pilihan yang biasa ada kan. Maknanya kita boleh makan itu, makan ini, makan itu dan sebagainya. Itu pun dah cukup membahagiakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Walahum ma yad'un. Apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka terpanggil ataupun mereka nakkan. Makna kata bukan sekadar apa yang tersedia sahaja macam buffet tu, tapi apa sahaja daripada yang mereka kehendaki. Seolah-olah dalam bahasa mudahnya, ya ini kalau kita pergi tempat kedai, sesuatu kedai tu, bukan sekadar apa yang ada dalam menu sahaja. Yang ini di luar daripada menu semua benda boleh disediakan. Seolah-olahnya sebegitulah. Tapi tak adalah di dunia ni. Nak sebutkan selalu kalau kita pergi kedai nak makan, makna kata apa yang ada dalam menu lah. Walaupun pilihan dalam menu tu pun mungkin banyak. Sekarang ni apa? Viral tentang apa nama? Ikan siakap kan. Jadi maksudnya dalam menu tu
Itu pun dah banyak pilihan-pilihan yang boleh kita makan sedap-sedap. Tapi di hari akhirat, yang ni dalam syurga ini, yang ni di luar daripada menu yang kita teringin semuanya ada. Itu nak sebutkan bahawa sempurnanya kenikmatan itu kepada ahli syurga. Dan disebutkan walahum ma yadda'un, ada yang menyatakan bagi mereka ma di sini menunjukkan kepada, boleh dimaksudkan kepada mereka walaupun mereka tidak memintanya. Ini maknanya kalau satu benda yang diinginkan, yang ini terdetik sahaja walaupun mereka belum lagi minta, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan kepada mereka. Dan kata Imam Ar-Razi, yang ini kalaulah mereka nak berkehendakkan, mereka meminta pun, jadi bukanlah meminta kepada manusia yang lainnya, tetapi minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Jadi nak sebutkan betapa dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kenikmatan, kerihatan yang sepenuhnya kepada orang yang beriman yang berada di dalam syurga. Dalam pada itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antara nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi, bersama pasangan, bercuti, berada tempat yang menarik, tempat yang selesa, tak ada orang kacau dan sebagainya. Ada satu nikmat yang lebih besar daripada semua nikmat-nikmat itu, iaitulah yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera daripada Tuhan mereka yang Maha Mengasihani. Jadi sebab kata para ulama, salam sejahtera ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebesar-besar nikmat. Seolah kita bila kita bagi salam, biasanya kita bagi salam kepada orang yang kita kenal, ataupun yang tak kenal, maknanya mungkin kita dah biasa nampak kan. Jadi kita tak tiba-tiba kita pergi supermarket kan, kita bagi salam, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Tak kan? Jadi biasanya kita bagi salam, Assalamualaikum, kenal jiran kita ke, ataupun dah biasa nampak walaupun orang kata apa, tak selalu bersembang. Jadi kita bagi salam. Jadi nak sebutkan bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi salam, ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala mengenali kita, mengiktiraf kita sebagai hamba-Nya, sebagai orang yang beriman yang mendapat kenikmatan. Maka sebab itu disebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan salam, maka itu adalah satu nikmat yang paling bermakna. Dan kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini salamun. Salamun dengan nakirah. Makna kata dia adalah satu salam yang tidak sama dengan salam yang kita tahu di dunia. Kalau salam di dunia kita kata apa? Assalamu. Assalam dengan alif lam kan. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut salamun, yang ini menunjukkan bahawa salam Allah Subhanahu Wa Taala itu yang tidak kita ketahui bagaimana, adalah merupakan satu nikmat yang besar kepada orang beriman. Yang mana kalau kita tengok nak dapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, mesti level ni adalah level para nabi. Wassalamun alal mursalin. Yang ini level para nabi, para rasul. Tetapi di hari akhirat, di dalam syurga, yang ini kerana mereka ini adalah orang yang mengikuti para rasul dan orang-orang yang beriman, maka mereka ini berada tinggi kedudukan mereka, hingga kan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan salam. Kalau kita ibaratkan, tiba-tiba Agung bagi salam, sampaikan salam, suruh sampaikan salam kepada kita. Yang ini betapa gembiranya kita. Oh, Agung kenal kita. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala, raja bagi segala raja, menyampaikan salam kepada manusia, dan khususnya kepada orang beriman. Ada yang mengatakan salamun qaulan mir rabbir rahim, salam Allah Subhanahu Wa Taala ini, ini datangnya daripada para malaikat. Maksudnya ada perantara lah. Namun kalau kita tengok dari sudut ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut salam itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mir rabbir rahim, dan disebutkan daripada Tuhan
pendidik kamu, yang menjaga kamu, yang mentarbiah kamu, yang membimbing kamu. Rabbir Rahim, yang sangat-sangat yang mendalam kasih sayangnya. Jadi sebab itu apa sahaja yang diminta, dan apabila kalau kita orang yang kita paling kasihi dan dia juga mengasihi kita, contoh mak ayah kita lah, yang bila kirim salam tu kita pun rasa gembira kan, rasa seronok. Biasa kan, kalau apa nama, mungkin bila balik kampung ada adik-beradik yang tak balik, mungkin kata mak ayah kirim salam, ataupun kalau ada adik-beradik yang balik kampung kita tak balik, dan kita suruh kirim salam kat mak ayah. Kerana apa? Kerana orang yang paling kita kasihi dan dia juga mengasihi kita. Itu walaupun hanya ucapan salam, tapi rasa keterikatan, rasa kasih sayang tu erat. Dan ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman itu adalah kasih sayang yang sangat-sangat mendalam. Dan salam pula kita sebutkan tadi, salam ini bukan salam yang biasa. Jadi menyebabkan rasa kegembiraannya itu lebih daripada nikmat-nikmat yang kita sebutkan sebelum ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat yang ke-59. Ini ada dua situasi. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Satunya kalau kita tengok dari sudut terjemahan, maknanya kata, dan sebaliknya dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa. Kenapa berpisah? Maknanya mereka duduk jauh dengan orang beriman. Di dunia ni mungkin mereka duduk sekali. Ini orang yang tak beriman, mereka menyindir. Ini maknanya mereka duduk dalam satu tempat, kawasan sekali, bercampur, bergaul sekali. Hingga kan mereka kadang-kadang dibaling batu, diseksa, ditekan, diejek, disindir dan sebagainya. Tapi pada waktu hari ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut wamtazul. Satunya dia sebut ada dua sisi. Satunya ia menunjukkan kepada orang-orang yang tidak beriman ini, maka hari inilah dah sampai dah kepada balasan kepada kamu. Dan wamtazul ini juga merupakan nikmat kepada orang beriman. Kerana apa? Pada waktu ini mereka tidak lagi mendengar sindiran-sindiran. Kerana pada waktu ini mereka tidak lagi disakiti dengan perkataan, dengan perbuatan orang-orang yang berdosa. Kerana 59 ni pun adalah merupakan satu nikmat juga kepada orang beriman. Kerana mereka telah dipisahkan daripada orang-orang yang berdosa. Allah kata wamtazul, berpisahlah kamu pada hari ini ayyuhal mujrimun. Yang ini daripada bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang yang mujrimun. Siapakah orang yang mujrimun ini? Apa beza musyrikun kan? Musyrikin atau musyrikin dan kafirun dan mujrimun. Kan banyak istilah-istilah dia tu. Baik. Sekejap ya. Minta maaf sekejap, ada orang. Baik, sambung semula. Jadi kita sebut tadi tentang apa perbezaan istilah-istilah itu dalam Al-Quran. Baik. Bila kita sebutkan musyrikun, ini bermakna seorang itu dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita sebutkan kafirun, ini makna mereka ini adalah golongan yang mana menutup pintu hati mereka daripada menerima kebenaran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Yang ini nak sebutkan bahawa orang-orang yang kafir ini makna kata orang yang menutup pintu hati mereka. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Kafirun kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul ya ayyuhal kafirun.
Jadi orang kafir di sini bukan hanya merujuk kepada orang musyrikin Quraisy. Kerana musyrikin ketika mana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka disebutkan musyrikin. Maka kafirun itu dia lebih luas maknanya dengan membawa maksud sesiapa sahaja yang mana menerima kebenaran tapi dia menolak kebenaran tersebut, ataupun jika mana seorang itu diberikan nikmat, dia tidak menggunakan nikmat itu kepada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, maka dia telah termasuk dalam daerah kekufuran tadi. Ini bukan makna jadi kafir, tidak. Ini sebagaimana yang kita sebut sebagai kufur nikmat dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, kan, cerita pemilik dua kebun tu. Ketika mana yang memiliki dua kebun ini, dia kata ini semua hasil usaha aku sendiri yang buat dan sebagainya. Kawan dia kata apa? Kawan dia tegur, akafarta billazi khalaqak? Ini adakah kamu kufur terhadap Tuhan kamu yang menciptakan kamu? Ini bukan bermakna orang tu dia pergi sembah selain daripada Allah, tidak. Tetapi dia rasa apa yang dia punya ataupun apa yang dinikmati di dunia ni atas usaha dia sendiri. Maka digunakan istilah akafarta. Ini menunjukkan kepada kufur itu maknanya lebih luas daripada musyrikun. Dan apa makna mujrimun? Jadi orang mujrimun ini adalah orang yang lebih tinggi dari sudut dia bukan sekadar mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia melakukan itu secara terang-terangan dengan dia memusuhi pula kepada orang-orang yang membawa kebenaran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan mujrimun. Dan ini kerana apa? Kerana mujrim ni maknanya orang yang bersalah. Macam orang yang buat jenayah. Dan jenayah ni bagaimana dikenal pasti? Jenayah, apakah jenayahnya? Dan antara jenayah yang disebutkan adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun zalim. Satu jenayah yang besar. Mujrimun. Baik. Jadi nak sebutkan mereka ini, sebelum ni kan disebutkan bahawa mereka ini bukan sekadar kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala, bahkan mereka juga menyindir, bahkan mereka melakukan perkara yang buruk kepada orang-orang beriman. Maka disebutkan mujrimun. Dan kita tengok pada waktu ini, bila berlakunya pemisahan di antara orang beriman dan orang yang mujrim ini, maka pada waktu inilah orang mujrim mereka, yang mana sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Sajadah, walau tara idzil mujrimun, yang perkataannya sama, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah kata mereka ni orang yang mujrim pada waktu itu, setelah mana mereka dipisahkan daripada orang beriman, baru mereka sedar bahawa mereka telah tersalah jalan. Mereka tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan orang-orang beriman, dan mereka kata kepada Tuhan mereka, Rabbana absarna, kami dah nampak dah, kami dah dengar dah, pulanglah kan kami ke dunia ini, kami nak beramal soleh, sesungguhnya inna muqinun, kami dah yakin sekarang. Soalannya kalau kita tengok, saya pernah sebutkan di awal dulu, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah. Yang ini telah tetap kepada mereka balasan bagi mereka, walaupun majoriti daripada mereka itu tidak akan beriman. Yang ini kita sebutkan tidak akan beriman ni, boleh jadi mereka tak beriman sepanjang hayat mereka, tapi mereka akan beriman juga, ataupun dengan makna mereka akan yakin juga setelah mana mereka balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak sebutkan bahawa mereka akan tetap yakin, tapi kalau yakin pada hari akhirat, inna muqinun, walaupun mereka menyebutkan kami yakin, tapi pada waktu itu tidak ada lagi manfaat keyakinan mereka. Baik. Jadi nak sebutkan pemisahan yang berlaku ini bukan sekadar pemisahan yang baik duduk sini, yang tak baik duduk sini. Tak.
Tapi pemisahan tu menyebabkan mereka rasa penyesalan. Mereka nampak inilah nikmat yang akan diberikan kepada orang beriman. Itu sebutkan tadi senarai kan. Yang syurga. Dan mereka tahu apa yang akan menimpa kepada mereka, maka diselubungi rasa kesesalan tersebut, penyesalan tersebut. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita daripada kalangan orang-orang beriman. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada orang-orang yang mujrim. Yang ini kenapa mereka ini dipisahkan dan menyebabkan kamu rasa penyesalan? Apa yang berlaku kepada kamu? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, alam ahadi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bukankah aku telah perintahkan kepada kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata terhadap kamu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dalam bentuk pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang mujrim ini? Bukankah aku telah perintahkan, alam ahad ilaikum. Ya, ini kita ada dalam kita sebut sayyidul istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', kan. Yakni aku berada di dalam ikatan perjanjian bersamamu, kan. Yakni sekadar yang aku mampu, kan. Alam ahad ilaikum, yakni kita telah berjanji. Bila kita berjanji, ya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, alastu bi rabbikum qalu bala. Ini maknanya kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan tu orang mujrim, ya ini mereka melakukan dosa dengan mereka mengambil, ataupun dalam istilah di sini menyembah syaitan. Jadi kalau kita tengok, mungkin ada orang yang menyembah syaitan, maknanya dia betul-betul sembah lah. Tapi kita tengok kebiasaannya disebutkan sembahan di sini, disebutkan tafsirannya maknahu la tuti'uh, bidalilin annal manhiya anhu laysa huwa sujud lahu fahasbu balil inqiyad li amrihi wa ta'atu lahu wa ta'atu ibadatun. Jadi nak sebutkan bukan bermakna sembah itu macam kita puja-puja syaitan. Tak semestinya sembah itu bermaksud demikian, walaupun ada yang melakukan sedemikian. Kerana yang dilarang kita dengan syaitan ni bukan sekadar sujud kepadanya, balil inqiyadu li amrihi wa ta'atu lahu. Ya, ini kita melakukan apa yang dia suruh kita buat. Ini bisikan-bisikan dia. Ya, ini kita menerima bisikan itu dan kita taat kepada bisikan-bisikan itu. Dan ketaatan itu fata'atun ibadah. Taat itu adalah ibadah. Sebab itu kita ada kaedah la ta'atun li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ketaatan itu sendiri adalah ibadah. Jika manusia ini taat, ini dalam erti kata melakukan apa yang dibisikkan, apa yang disuruh oleh syaitan, maka seolah-olahnya dia beribadah kepada, yakni sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan la ta'budu, seolah-olah dia menyembah, beribadah kepada syaitan. Kerana apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Ya, inilah syaitan itu disebutkan bahawa dia adalah musuh kamu yang nyata. Kenapa musuh yang nyata? Daripada mana datangnya permusuhan itu? Yang ini sejak daripada bapa ataupun datuk kita, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebab itu Allah kata, ya bani Adam,
Ingat balik, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan balik, wahai anak-anak Adam, ingatkan dulu. Sewaktu Iblis dahulu telah memusuhi datuk nenek moyang kamu dulu. Ketika mana mereka tidak sujud kepada Nabi Adam, maka dia adalah musuh. Menunjukkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil mereka ataupun taat kepada Iblis dan juga anak cucu dia. Baik. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan aku perintahkan hendaklah kamu menyembahku, dan inilah jalan yang lurus. Dia ibarat macam ni. Ayat ni 61 ni ibarat macam ni. Kalau seorang doktor kan, ini ketika mana datang pesakit kepada dia, mengadu kepada dia kesakitan. Doktor ni dia akan tanya dulu, dia panggil apa? Saya lupa istilah dia tu. Maknanya doktor ni akan tanya dulu sakit kat mana, sebab apa, berapa hari dah sakit dan sebagainya. Doktor kata, oh jangan buat ini, kalau buat ini dia akan tambahkan kesakitan dan sebagainya. Last kali barulah dia bagi ubat kan. Sebelum kita keluar ditulis okey, nanti ambil dekat farmasi ubat sekian-sekian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dalam ayat ni sediakan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kamu rasa penyesalan, kamu mengadu untuk kamu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan kepada kita, bila kita nak ambil manfaat daripada ayat ini, ayat Allah dah address dah. Ini penyakit yang bahaya. Untuk nak elak penyakit ni kena kepada kamu, kamu kena elakkan buat ini, buat itu, buat ini. Sebab apa? Kalau kamu buat juga akan tambah lagi kesakitan. Ubat kepada nak menghalang penyakit ini apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Kita dah sebut dah perkataan sirat, kita dah sebutkan mustaqim. Ini satu jalan yang lurus, yakni menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, walaqad adalla minkum. Ayat yang ke-62. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa seolahnya nak menyatakan syaitan ini telah pernah menyesatkan golongan ramai orang-orang yang terdahulu. Kan dalam ayat yang ke-13 tu kita sebut cerita tentang orang yang terdahulu. Bagaimana syaitan menyesatkan mereka, mereka tidak beriman kepada 3 orang rasul dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka. Dan disebutkan walaqad adalla minkum jibillan. Jibillan yakni makna menunjukkan satu bentuk ataupun satu jumlah yang ramai orang. Jabala. Yakni sekuat mana pun manusia tu, ibarat kuatnya gunung, seramai mana gunung, yakni ramai orang tinggi, kalau disusun tinggi sebesar gunung, tapi telah nak sebutkan syaitan ni telah banyak menyesatkan dan ramai orang yang mana tersesat. Jadi ketika mana Allah menceritakan tentang mereka-mereka yang telah tersesat ini, tidakkah kamu untuk berfikir, untuk merasa insaf? Jadi ini sebenarnya satu kita katakan antara cara kita beramal dengan Al-Quran ini. Tak semestinya beramal dengan Al-Quran ni semata-mata kita melakukan ibadah-ibadah yang bersifat fizikal. Mana kata untuk bukti bahawa kita beramal dengan Al-Quran, kita kena solat banyak, kena rajin, kena mulai dan sebagainya. Itu salah satu. Tapi kadang-kadang cara kita beramal dengan Al-Quran ini, kita duduk saja, kita berfikir. Afalam takunu ta'qilun. Berfikir ni, berfikir benda yang bermanfaat lah. Yang ini berfikir balik, kalaulah umat yang terdahulu dihancurkan disebabkan sikap sombong mereka sebagai contoh, dan kesombongan mereka itu disebabkan daripada pengaruh daripada syaitan. Jadi kenapa kita nak ambil syaitan sebagai apa nama, waliyin, sebagai ikutan kita?
Jadi benda pemikiran itu, bila kita berfikir itu juga merupakan satu bentuk amal. Baik. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka jahannam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hazihi, yang menunjukkan bahawa kedekatan. Bila kita sebutkan hazihi, kan, maknanya ini. Kalau kita sebut apa ni, tilka, ini itu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut hazihi jahannam, menunjukkan bahawa jahannam itu sangat dekat kepada kamu. Yang kamu selalu diancam, allati kuntum tu'adun, yang kamu selalu diancam untuk memasukinya. Jadi nak sebutkan kepada kita, pada dalam ayat yang sebelum ni, ketika mana mereka bertanya kan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, sekali mereka dah rasa bahawa janji itu benar, iaitu pada ayat ini, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, yang kita sebutkan sebelum ni. Kali kedua Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, yakni ketika mana sampai kepada penghujung manusia ini sama ada masuk ke syurga dan neraka, sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun, yang kamu diancam, selalu disebutkan yang mana kamu akan memasukinya. Sebab apa? Sebab nak tambahkan penyesalan. Kita contoh, kalau kita tersilap buat sesuatu kan, waktu kita tersilap tu orang kata itulah, orang dah cakap ada buat macam ni, kita dah rasa menyesal. Lepas tu bila perkataan tu diulang berkali-kali menyebabkan tadi dah okey dah, bila orang ulang sekali lagi rasa menyesal, lagi rasa menyesal kan. Jadi nak sebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita pengulangan itu, inilah neraka jahannam, yang kamu selalu diancam dengannya. Yang ini diulang sekali lagi, janji tersebut, maka menyebabkan kita rasa menyesal. Yang ini penyesalan itu bertambah-tambah. Sebagaimana orang beriman ni, kesenangan dia itu bertambah-tambah. Bagi orang yang mana tidak beriman, penyesalan dia itu penyesalan yang bertambah-tambah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-64, islau hal yawma bima kuntum takfurun. Jadi nak sebutkan bila bertambahnya penyesalan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi, yakni penyesalan itu bukan sekadar semata-mata dari sudut perasaan, tapi dari sudut fizikalnya. Allah kata rasakanlah, rasakanlah, islauha. Islau ni macam bakaran salai tu. Yang ni rasa bakaran, rasalah kamu bakaran pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang kamu telah lakukan. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Rasakanlah, itu dah menunjukkan kepada satu penyesalan yang berat. Al-yauma, selalu anda sebutkan tadi, menunjukkan pada hari ini yang mana tidak ada lagi untuk kamu farji'na na'mal salihan, tak ada. Rasakanlah pada hari ini permulaannya, iaitu kamu diazab dan beginilah selama-lamanya. Bima kuntum takfurun, dulunya kamu sentiasa ingkar, sentiasa kufur. Disebabkan sentiasa kamu berada dalam kekufuran itu, maka pada hari ini kamu berada sentiasa di dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'idzubillah. Baik. Kemudian insya-Allah kita sampai 12. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara yang paling menakutkan kepada kita, iaitu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang manusia ini diazab sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebelum ini, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan balas melainkan pada apa yang kamu kerjakan. Maka untuk kita mengadili sesuatu, maknanya kalau kita di dunia ini, dari sudut kita di dunia, kita nak mengadili orang yang mana dia bersalah,
nak mengenakan hukuman yang setimpal terhadap orang yang bersalah ni, maka dia nak kena tahu dari sudut cara jenayah yang dibuat. Itu pun kadang-kadang berlaku seolah kita nampak macam hukuman yang dikenakan dengan jenayah dia tak setimpal. Mungkin disebabkan perbincangan tentang niat orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sebab niat orang ni benda yang tak diketahui, melainkan kita tengok dari sudut perbuatan dia tu sama ada dia niat nak buat ataupun dia tak niat nak buat. Jadi menyebabkan keputusan mahkamah itu akan menyebabkan perbezaan. Jadi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-12, wa kullu syai'in ahsainahu. Kita sebut ahsainahu ini merujuk kepada setiap daripada apa yang kita lakukan, maka Allah akan kira. Kira ni pula kira satu-satu. Satu-satu ni pula luar dan dalam. Maknanya zahir yang kita buat dan niat apa yang kita lakukan. Maknanya kita tak akan terlepas daripada perbicaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersama dengan perbicaraan itu pula ada saksinya. Siapakah saksinya itu? Ya, inilah anggota badan kita. Yang ini penyaksian anggota badan kita ini yang menggerunkan. Tuan-tuan, kalau kita tengok kan, hari ni dari sudut teknologi kan, kalau kita nak tengok dari sudut teknologi, contoh kamera. Kan, kamera. Teknologi hari ni semakin kamera tu tak kelihatan, semakin canggih kan. Jadi kalau orang yang nak buat satu benda yang jahat, dia nak merompak bank dan sebagainya, dia nampak kamera yang besar tu kan. Maknanya kamera yang alih tengok apa semua tu, yang ni dia boleh shut off. Yang ni maksudnya dia boleh tutup kamera tersebut. Dia boleh nampak, oh ni ada kamera, ni ada kamera. Maknanya bila dia tengok tu dia boleh merancang macam mana nak buat jahat dia. Tapi kalau kamera tu tersembunyi, tak nampak, menyebab dia tak perasan. Kan kadang-kadang kalau kita tengok orang penyiasat kan, kalau dalam filem ke apa, ni kamera dia tersembunyi dekat butang lah, dekat macam-macam tempat lah. Nak sebutkan kamera tu bila semakin canggih lagi, dia ini dia merakamkan sesuatu perbuatan orang lain dalam keadaan orang tu tak perasan. Soalan, di mana kamera Allah Subhanahu Wa Taala? Ini saya nak nyebutkan tentang kecanggihan kamera tu sampai kan kita tak nampak. Dan sebenarnya kamera itu ada pada diri kita sendiri. Iaitulah penyaksian daripada anggota tubuh badan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan satu benda yang mengerikan kita, iaitu pada waktu itu kami memeteraikan, yakni kami kunci mulut mereka daripada berkata-kata. Dan pada waktu ini kami memberikan peluang kepada tangan-tangan mereka untuk memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Satu persoalan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat 65 ini? Kerana pada ayat 64 Allah kata, rasakanlah pada hari ini kerana kamu ini kufur. Jadi mereka seolah-olah nak menafikan, mana ada, kami tak pernah pun kufur. Ini kan disebut inna muqinun, kami sekarang ni dah yakin lah. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna muqinun, kami dah yakin ni, kami tak pernah kufur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan mulut mereka daripada berkata-kata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah tutup mulut, tapi Allah tak kata Allah paksa tangan berkata-kata, tak paksa pun kaki berkata-kata. Tapi kaki dan tangan itu sendiri yang mahu memberikan penyaksian. Wa tukallimuna, dan tangan dan kaki itu yang memberitahu kami. Bukan kami tanyakan kepada mereka, mereka yang memberitahu kami. Baik. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, di dunia dan sekarang ini pun anggota badan kita boleh menyaksikan
perbuatan kita. Kalau kita nak katakan macam mana di hari akhirat nanti anggota tubuh badan kita memberi saksi ataupun penyaksian terhadap perbuatan kita. Yang ni kita tak payah pelik. Kerana di dunia sekarang ini pun anggota tubuh badan kita boleh menjadi saksi kepada kita. Apa contohnya? Apa? Cap jari. Ni anggota tubuh badan kita. Dalam jenayah hari ni, macam mana nak selesaikan kes-kes jenayah hari ni? Antaranya adanya unit forensik. Kan? Yang ini boleh kaji tengok cap jari orang ni kalau dia merompak ke ataupun dia mencuri, dia buka tombol pintu. Ya ini kalau di tempat itu mungkin ada bulu dia ke yang jatuh, boleh ambil dan boleh kaji dari sudut DNA. Ini nak sebutkan mungkin kalau masuk dalam mahkamah manusia, dia kata tak, saya tak mencuri, saya tak buat. Tapi bila disebutkan ni ada cap jari kamu, ini ada bulu kamu di tempat kejadian. Kalau berlaku pembunuhan, ni ada berlaku, ada kaitannya dengan kamu. Walaupun mungkin kaitan cap jari dan sebagainya itu tak menunjukkan lagi bahawa orang tu bersalah. Paling kurang dia boleh disabitkan kesalahan. Tapi nak sebutkan benda itu tak pelik. Telah pun berlaku di dunia ini. Dengan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala, Maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan cap jari manusia ini tidak sama. Tak ada orang walaupun dia kembar seiras ke macam mana, sama pun bentuk rupa dia. Cap jari dia tak sama. Tak ada seorang pun yang sama. Berbilion manusia tak ada seorang pun yang sama. Menunjukkan bahawa cap jari kita ini, anggota tubuh badan kita ini boleh menjadi saksi. Yang ini boleh jadi menyebabkan kita dihukum sebagai bersalah ketika mana berlaku sesuatu jenayah. Dan ini kan pula kalau kita nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tanpa penyaksian daripada anggota tubuh badan pun Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Tidak ada satu yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pula apabila disaksikan pula oleh tangan dan juga kaki. Dan paling menggerunkan, kamera itu dalam koma iaitu sentiasa berada dengan kita. Tangan dengan kaki kita ni sentiasa berada dengan kita dalam setiap masa dan dalam setiap perbuatan kita. Yang ini menjadi saksi pada keseluruhan apa yang kita lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa tukallimuna aydihim, yang bercakap adalah tangan. Kerana apa? Kerana perbuatan ini biasa dinisbahkan kepada tangan. So, tangan lebih tahu dari sudut apa yang dikerjakan. Ayat sebelum ni kita sebut apa? Wa ma amilathu aydihim, kan? Wa ma amilathu aydihim, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Wala tulqu bi aydikum. Yang ini banyak jangan meletakkan tangan kamu, yakni diri kamu dalam kebinasaan. Jadi menunjukkan kepada tangan ini satu benda yang penting. Kerana apa? Kerana ia merupakan perbuatan yang selalunya sinonim dengan perbuatan manusia. Macam Abu Lahab, Allah Subhanahu Wa Taala kata tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa tangan? Kerana tangan inilah yang selalunya dikaitkan dengan perbuatan. Dua tangan Abu Lahab sebab apa? Satu dia menyerang Nabi SAW, satu dia nak mempertahankan diri dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedua-duanya dia tak mampu buat. Ini dia tak mampu lagi menyerang Nabi SAW dan dia tak mampu untuk menahan siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tangan ini kebiasaannya dikaitkan dengan perbuatan. Dan wa tashhadu arjuluhum. Kenapa kaki yang menjadi saksi? Yang menjadi saksi pula mestilah daripada kalangan anggota yang lain. Ini maknanya bukan tangan kanan yang buat, tangan kiri menjadi saksi. Jadi anggota yang lain yang melihat dari jauh. Dan anggota paling jauh daripada tangan kita adalah kaki kita yang layak menjadi saksi. Kalau saksi kita pun, ini saksi selain daripada orang yang melakukan kesalahan, maka itu saksi yang lebih
yang lebih kukuh, yang lebih ampuh. Berbanding kalau orang yang ada kaitan ni mungkin dia akan, orang kata apa, akan bias, kan. Ini tangan yang buat, maka yang menjadi saksi tu Allah kata wa tashhadu arjuluhum. Kerana apa? Kerana tangan yang biasa melakukan kemaksiatan, kaki ni ikut jalan nak pergi tempat-tempat maksiat. Bima kanu yaksibun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kaki dan tangan ini kerana apa? Kerana kedua-duanya ini adalah saling melengkapi. Ini ibarat rakan dan juga saudara dalam melakukan sesuatu perkara. Walaupun tangan yang mencuri, tetapi kaki kalau tak berjalan ke tempat tersebut, maka tak berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, pada hari ini mulut mereka ditutup tadi. Al-yawma nakhtimu ala. Yang ini ketika mana mereka menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Yang ini mereka menutup hati mereka di atas dunia ini. Maka di akhirat esok Allah Subhanahu Wa Taala tutup mulut mereka daripada berkata-kata. Jadi hati, perasaan ataupun yang disebut sebagai afidah, akal fikiran, akal hati itu, yang mana mereka tidak menggunakan dengan sebaiknya pada waktu itu, Allah Subhanahu Wa Taala tutup, dan mulut mereka pun Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Kemudian ayat yang ke-6, ayat ke-66. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Mata hati orang-orang yang menderhakai itu rosak, dan kalaulah kami kehendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 66 ni, Allah nak menggambarkan, nak sebut kepada kita, jikalah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan untuk dia membutakan penglihatan manusia mereka, maka menyebabkan mereka pun tersesat. Jika dia nak kehendaki untuk dibutakan mata dan mereka tidak akan mendapat lagi hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang benar dan juga terang, maka Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menjadikan demikian, menyebabkan mata mereka ini ketika mana mereka tak menggunakan di dunia ini untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita sebutkan antara bentuk ataupun jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu yang datang daripada depan mereka, yang dibentangkan di hadapan mata mereka. Yang sepatutnya mata itu menjadi saksi, penyaksian kepada perkara-perkara kebaikan, yang menjadi manusia nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disebabkan mata itu tidak berperanan sedemikian, yakni Allah Subhanahu Wa Taala walau nasya'u latamasna, yakni kalaulah kami kehendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi nyata. Jadi maknanya mereka tak nampak. Fastabaqus sirat, dan menyebabkan mereka menerpa-nerpa, yakni seolah jalan macam orang buta, mencari-cari kebenaran. Maka bagaimanakah mereka dapat melihat? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka tercari-cari pada waktu hari kiamat ni, kerana ayat ini berkaitan dengan hari kiamat. Ayat ini mereka, setelah mereka membutakan mata mereka di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dalam ayat lain, wa nahsyuruhum, yang ini Allah Subhanahu Wa Taala membangunkan ataupun membangkitkan mereka di hari akhirat dalam a'ma, dalam keadaan buta. Ini dalam surah apa saya tak ingat. Ini nak sebutkan ketika mana mereka berada di atas dunia mereka boleh celak, tapi bila mereka dibangunkan mereka berada dalam keadaan buta. Jadi mereka bertanya, kenapa kami dibutakan sedangkan dulu kami ini celak? Kerana apa? Kerana biji mata mereka itu telah diratakan, menyebabkan mereka tak nampak lagi jalan. Fastabaqus sirat, dan mereka tercari-cari jalan yang lurus. Fa anna yubsirun, maka bagaimana mereka dapat lihat? Jadi ibarat mereka berada dalam keadaan orang buta yang tak nampak jalan. Kemudian pada ayat yang ke-67, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim
famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubahkan keadaan jasmani mereka menjadi kaku beku di tempat yang mereka berada padanya. Maka dengan itu mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang. Jadi nak sebutkan bahawa mereka ini berada dalam keadaan kaku, yakni pada satu tempat yang mereka tak boleh bergerak, berada ke depan ke belakang. Ini bila seorang itu kalau dia berada dalam keadaan buta, boleh jadi dia bila dia pakai tongkat kan, jalan pakai tongkat, maknanya dia teraba-raba, dia boleh cari jalan lagi untuk dia berjalan. Boleh dengar suara, boleh rasa tanda dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah mencabut semua kebolehan. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut biji mata kan, maknanya dihilangkan penglihatan mereka, dibangunkan dalam keadaan mereka buta. Tapi kalau orang buta, boleh jadi dia masih lagi boleh berjalan. Ni pegang tongkat, dia teraba-raba, dia pegang, orang kata apa, oh ni tanda-tanda, dengar suara, dengar bunyi on ke, nak lintah jalan dan sebagainya. Ini maknanya dia boleh lagi bergerak, boleh lagi nak buat sesuatu. Tapi pada ayat 67 Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang totally mereka ini tak mampu berbuat apa-apa. Ya, ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala nasya'u lamasakhnahum, ini kami menjadikan keadaan jasmani mereka berubah. Ini maka disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mencabut kebolehan mereka secara sepenuhnya untuk mereka sampai kepada jalan as-sirat. Ini menunjukkan kepada mereka tidak lagi mampu untuk melalui jalan as-sirat itu dengan baik. Maka terjatuh ke dalam api neraka. Didahulukan dengan ke depan, menunjukkan perkara-perkara yang susah. Famastata'u mudiyyan, yakni mereka tidak dapat mara ke hadapan. Yakni maknanya kalau melalui satu, kalau kita lalu di atas satu titi ataupun jambatan yang sempit kan, mana lebih sukar kita nak pergi, nak melintasi itu, ataupun kita pergi sikit dan kita patah balik. Nak sebutkan ketika mana ni di atas sirat ni, mereka tak nampak jalan, kemampuan diri mereka pun dah tak mampu dah. Nak pergi ke depan tak boleh, nak patah balik pun tak boleh. Famastata'u mudiyyan, nak ke depan, wala yarji'un, dan mereka nak patah balik pun tak boleh. Jadi nak sebutkan ini keadaan mereka yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di awal surah Yasin. Allah kata apa? Pada ayat yang ke-8 dan ke-9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sebelumnya Allah kata inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Mereka berada dalam keadaan ni apa? Terpasung. Tahu terpasung ni, tangan mereka ni diikat sedemikian menyebabkan mereka terdongak. Bila terdongak ni tak nampak jalan dah, dalam keadaan buta. Tak nampak jalan, nak ke depan tak boleh, nak ke belakang pun tak boleh. Dan akhir sekali berlaku apa? Jatuhlah daripada titian sirat itu, jatuh ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan hendaklah diingat bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan serba lemah. Hakikat ini memang afala ya'qilun. Jadi bagi mereka yang berakal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tanda Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk melakukan hal demikian di hari akhirat kelak, iaitu kamu lihat pada diri kamu. Ini pada ayat 66, 67 Allah kata Allah mampu untuk berbuat sedemikian kepada manusia di hari akhirat. Ini kita tengok menarik Al-Quran ini. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan sesuatu tentang perkara yang bersifat ghaib, perkara akan datang. Macam tadi kita kata nak sebutkan tentang bagaimana tangan dan kaki manusia ini boleh bercakap, boleh berkata-kata, memberikan penyaksian. Maka di dunia ini pun kita dah nampak bahawa anggota badan manusia boleh memberikan penyaksian.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat 66, ayat 67 nak menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghapuskan mata, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyebabkan badan ni dah tak larat dan tak mampu bergerak. Maka Allah kata buktinya apa? Iaitu ketika mana seorang itu dipanjangkan umurnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Yani nunakkishu, yani Allah Subhanahu Wa Taala balikkan kembali kejadiannya yang mana serba lemah. Yang mana manusia ni ketika mana bermula kan, kita dilahirkan kan, yani kita ni serba lemah kan, tak boleh nak bergerak sendiri, nak pakai baju sendiri, nak mandi sendiri, semua benda tak boleh buat sendiri. Ini mengharapkan kepada bantuan mak dan ibu dan ayah. Dan bila kita besar kita belajar buat sendiri. Cuma bila orang itu dipanjangkan usianya hampir kepada usia, kita sebut usia emas lah kan, usia tua kan, maka dia kembali kepada tak larat, tak mampu nak buat sendiri dah kan. Kadang-kadang najis pun dibasuh oleh orang lain, dan sebab macam kembali macam tua, macam kanak-kanak ataupun macam bayi itu tadi. Sebutkan bagaimana asalnya manusia ni nampak, dan akhirnya ketika mana akhir usia dia dah tak nampak. Bagaimana manusia ni asalnya badannya dia tegak, yani badan dia kuat, akhirnya badan dia itu menjadi lemah. Nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mampu, dan tanda Allah Subhanahu Wa Taala mampu tengok diri kamu sekarang. Ini nak menunjukkan tentang adanya hari kiamat. Dan ini nak sebutkan apa bukti bahawa hari kiamat itu benar-benar ada. Kan kita selalu sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala selalu sebutkan sebelum ini tentang Allah menciptakan sesuatu yang telah mati. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Allah menceritakan benda yang kita nampak depan mata kita ada di atas dunia ini, iaitu ketika mana satu kawasan tanah yang mana mati, Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkannya. Ini nak menunjukkan dalil perkara yang akan berlaku, benda ghaibiat tentang hari kiamat yang akan berlaku, tapi Allah mendatangkan bukti-buktinya sekarang untuk menyebabkan kita rasa yakin. Begitulah juga ayat 66, ayat 67, Allah mampu untuk buat sedemikian. Buktinya apa? Kita tengok pada diri kita sendiri. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Bukannya kamu semakin tak nampak mata kamu, tapi semakin terhad pergerakan. Ini maknanya bukankah kita pada waktu usia tua makin tak nampak dan pergerakan pun masih makin terhad. Sebab itulah akhir sekali nak sebutkan kepada kita pada usia yang muda, ada usia yang lanjut ni, apa yang amalan lah kalau kita nak katakan amalan yang paling mudah disebutkan dalam ayat sebelum ni, ayat 40 apa-apa, ayat 46 47 ayat 47. Ini bila mana keadaan badan kita sudah tak mampu nak berlumba-lumba nak buat kebaikan, mungkin dia disebabkan ketidakmampuan itu, maka apa cara yang boleh kita lakukan? Antaranya adalah infak. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang infak ni, kita teringat-ingat sampai kepada hampir kepada kematian. Kerana itulah yang paling mudah. Dan juga kebiasaannya bila kita dah hampir pada umur tua ni, maknanya kita dah tak ada banyak komitmen, mungkin anak-anak pun banyak bagi pada kita kan. Jadi duit tu pun dah tak perlu sangat kan dah. Maka cara mudah ataupun untuk kita beramal berterusan antaranya adalah melalui infak. Kerana kalau mungkin pada usia muda kita mungkin sibuk dari sudut kita nak menguruskan kehidupan yang penting dari sudut anak-anak, tapi bila lanjut usia ni dah tak banyak komitmen, mudah-mudahan kita mampu untuk berinfak insya-Allah. Jadi rasanya mungkin sekadar tu perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita akan ada 2 siri lagi, siri seterusnya, dan insyaAllah kita akan cuba habiskanlah ayat-ayat daripada surah Yasin ini insyaAllah. Jadi sebelum saya tutup, ada 3 minit ni, mungkinlah kalau ada yang nak bertanyakan soalan atau nak berikan pandangan, kalau ada mungkin pandangan yang lain daripada apa yang saya sebutkan, silakan. Ada soalan?
Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, mungkin sekadar tu perkongsian pada tengah hari ni, pagi ni insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.